Hai guys, selamat kembali. So, ini adalah Honda CR-V versi facelift 2021 dan Honda CR-V ni terletak dalam kategori SUV segmen C dekat Malaysia ni, yang mana kompetitor terdekat dia adalah Mazda CX-5, Proton X70, Hyundai Tucson, Kia Sportage dan Subaru Forester. Actually banyak lagi. Antara segmen C paling popular dekat Malaysia ni adalah Honda CR-V, yang mana kita boleh lihat daripada tahun 1990-an lagi, Honda CR-V merupakan satu SUV paling popular dan antara SUV paling awal yang ada dekat pasaran Malaysia. So dalam video kali ini saya akan terangkan secara terperinci tentang Honda CR-V, apa yang berbeza versi facelift ni daripada versi yang sebelumnya, dan dalam video kedua nanti saya akan test drive dan lenjan kereta ni. So ini adalah Honda CR-V versi facelift tahun 2021. Jom. Strategi. I said right now. Fight. Conquer. So sekarang saya berada di Honda, dealer Honda Yongming, Pasir Gudang. Saya perhatikan ramai di antara follower semua yang agak segan-segan nak masuk showroom Honda. Sebenarnya tak perlu segan, sebab showroom Honda ni bukanlah antara showroom yang labelkan orang ni tak mampu ke orang ni tak boleh masuk sebab tak mampu, tak. So kalau korang tak beli Honda pun, korang saja-saja nak datang, especially dekat area Pasir Gudang ni, korang datang je. Korang datang je, cakap je nama Nas Abdullah untuk korang test drive ke ataupun nak tengok kereta kan. Sebab dekat sini sales advisor dia semua antara yang friendly, insyaAllah. Salah seorangnya korang boleh jumpa tu, cameraman dia, nama je Aidil. So untuk Honda CR-V versi terbaru tahun 2021 facelift ni didatangkan dengan 3 variant. Kalau sebelum ni dia ada 4 variant, tapi sekarang tinggal 3 variant, yang mana dia lebih trim mengikut permintaan pengguna dekat Malaysia ni, iaitu yang paling rendah sekali adalah 2.0 NA tanpa turbo, iVTEC single overhead cam. Transmission dia menggunakan CVT dan harga dia adalah bermula 139,000. Dan kemudian atas dia yang tengah-tengah iaitu 1.5 turbo 2-wheel drive yang didatangkan dengan enjin 1.5 turbo VTEC dual overhead cam, juga menggunakan transmission CVT, gearbox CVT, yang mana harga dia adalah 157,000, dan yang paling atas sekali iaitu 162,000 untuk 1.5 TCP juga sama, tapi dia all-wheel drive. So kalau korang tanya saya antara 3 variant ni yang mana paling sesuai untuk korang, bagi saya, kalau untuk diri saya akan ambil 157,000 iaitu 1.5 two-wheel drive, sebab saya tak perlukan all-wheel drive. Tapi kalau korang berada dekat area Sabah, Sarawak ataupun pedalaman ataupun pekerjaan korang nak masuk site ke, korang adalah arkitek ataupun kontraktor engineer, korang patut ambil yang variant all-wheel drive iaitu 162,000. So daripada segi bahagian hadapan dia, apa yang berubah adalah kalau korang tengok dekat sini, dia punya bumper bahagian bawah sini dia ada berubah sikit, dan ini adalah rupa yang baru, dan ini adalah rupa yang versi sebelum ni tahun 2018 17. Bahagian sini yang sebelum ni dia warna chrome, yang ni dihitamkan, dan ada juga perubahan daripada bahagian sisi, iaitu daripada segi bahagian dia punya sport rim masih menggunakan saiz yang sama, tapi design dia berubah. Kalau sebelum ni dia menggunakan design 3 spoke, 3 pecah 2 jadi 6 spoke, dan saya rasa saya lebih suka yang baru ni sebab dia 5 twin spoke, macam ala-ala bunga raya kalau korang tengok. So daripada bahagian belakang pula hampir semuanya sama, kecuali dia punya lampu ni agak smoke sikit dan dia punya exhaust tip itu yang berubah. Kalau sebelum ni bentuk dia bulat ataupun lepeh macam tu. Dan satu lagi, bahagian bumper bawah ni pun agak sedikit berbeza. Tapi apa yang saya nak highlightkan dekat korang, lampu L shape ni adalah antara yang pertama diperkenalkan oleh Honda CR-V tahun 2018 dulu, yang mana L shape ni fungsi dia sebenarnya adalah untuk menampakkan kereta tu lebar, dalam masa yang sama dia tinggi. Kalau sebelum ni CR-V dia berbentuk vertikal. CR-V adalah antara model pertama yang memperkenalkan bentuk lampu rear tail light ni berbentuk vertikal. Dan satu lagi, dia ada power tailgate. Bermaksud kalau korang sepak je, dia akan terbuka. Dan dia punya keluasan boot dia antara yang paling luas dalam kelas dia, dalam kategori segmen C SUV, seluas 522 liter. Dan apa yang saya suka sebab dia punya entrance ni, bukaan dia antara yang paling luas, memang luas gila. Dan kalau korang nak sorong barang,
dia flat dan dia agak rendah. So kereta ni boleh kata sesuai untuk orang Malaysia sebab bila kalau balik kampung, especially kalau orang perempuan, dia bukan saja nak bawa beg, kalau dapat dia nak bawa almari, semua benda dia nak bawa sumbat masuk dalam kereta kan. So bagi saya ini adalah salah satu SUV segmen C dekat Malaysia ni yang paling praktikal sebab kita belum tengok bahagian dalam lagi. Ini baru bahagian boot, antara yang paling luas, bukaan paling besar, dan kalau korang nak masukkan dia memang sangat-sangat mudah. Dekat sini kalau korang nak tutup pun ada power tailgate kat sini, tapi selain tu korang boleh sepak juga. Dia akan automatic tutup. If let's say ada budak tersangkut, so dia ada stopper. So ini adalah satu sistem safety. Kenapa perlu ada power boot ni? Salah satu sebabnya, if let's say katakanlah kita bawa troli ataupun tangan korang penuh dengan plastik, kunci dalam poket ataupun korang kunci dalam handbag, perempuan lah kan, tiba-tiba hujan dengan lebatnya, so korang tak perlu nak ambil handbag lagi, kita nak tekan butang dekat boot tu pun tak boleh kan. So itu gunanya power tailgate. So tangan kita penuh, kaki kita masih kosong, so itu yang kita just sepak je. Itu pun salah satu safety features juga. Kalau if let's say kunci dalam handbag, peragut boleh ambil kesempatan sebab dia nampak kita tengah kelang kabut, so dia boleh tarik kita punya handbag. So itu adalah satu sistem security yang sebenar-benarnya power tailgate ni dicipta. Dekat sini kalau korang nak letak barang yang panjang, korang tak perlu nak lipat seat kena pergi ke buka pintu bahagian passenger ni kan, tak perlu. Sebab dekat sini ada satu macam door handle bentuk dia dan korang boleh tarik je, dia terlipat sendiri. So keluasan dia kalau kita lipat semua seat ni, dia punya keluasan lebih daripada 1000 liter. So sangat-sangat praktikal dan convenient. So daripada segi bahagian dalaman dia, saya suka sangat dia punya design dalaman dia, yang mana korang boleh tengok dekat sini dia punya finishing kayu. Dekat sini menampakkan Honda CR-V ni dia direka, didesign untuk nampak lebih eksklusif ataupun lebih luxury, bukan sporty. Nampak finishing kayu dan dia banyak combination soft touch dekat bahagian paparan dashboard sini. Dan yang bestnya, saya suka gila dengan dia punya seat dia punya stitch ataupun dia punya finishing sangat-sangat kemas. Leather seat ni ada untuk semua variant. Kat sini dia punya center console dia memang sangat-sangat luas, korang boleh selitkan handbag ataupun barang-barang yang macam-macam. Dan paling best sekali dekat sini, dia ada soft pad dekat bahagian sini, supaya, sebab benda ni saya selalu komplain, especially dekat Nissan X-Trail yang versi terkini tu, benda tepi ni agak dia menghalang kita punya lutut. Kat sini pun sama, tapi at least dia letakkan something yang lembut kat bahagian sini untuk kita bersentuh dengan kita punya lutut. Electric parking brake, brake hold, econ mode. Kereta ni menggunakan gearbox CVT 7 speed dan ada pedal shift. Bahagian konsol atas ni sangat solid, kualiti dia sangat solid, dan dia punya rear view mirror dia ada auto dim. Glove box dia sangat-sangat besar, ada damper, ada dual zone climate control. Power seat dia ada 1, 2, 3, lebih kurang dalam 8 arah. Dan power seat ni didatangkan untuk semua variant, daripada yang paling bawah 2.0 sampai kepada 1.5 all wheel drive. Bukan saja untuk driver seat, sebelah seat penumpang, passenger front passenger ni pun ada 4 arah power seat untuk kesemua variant. Dan daripada segi keluasan seat hadapan ni, ini adalah saya punya driving position. Kemudian kereta ni juga didatangkan Honda Sensing. Honda Sensing dia lebih kurang ada 8 fungsi. Nanti saya akan terangkan Honda Sensing dalam video yang kedua waktu saya test drive. Kita tengok dia punya meter cluster dia sangat-sangat cantik dekat sini. Dan satu lagi, dia punya infotainment system dia didatangkan dengan Honda Lane Watch. Honda Lane Watch ni bermaksud kalau ada kereta dekat blind spot bahagian sebelah kiri, dia akan bagi tahu. So daripada segi infotainment dia, CR-V ni agak kurang sedikit berbanding dengan dia punya kompetitor daripada segi infotainment, sebab dia tak ada 360 degrees camera. Tapi walau macam mana pun, dia punya reverse camera dia agak terang juga, dan dia didatangkan dengan dynamic line punya reverse camera. Dan kita nak tengok pula daripada segi dia punya bahagian belakang dia. Jom. Okey, daripada segi bahagian belakang pula, dia punya pintu dia kalau korang tengok boleh buka almost 90 degrees, 90 darjah. Kalau normal SUV ataupun kereta lain biasa 80 something kan. Ni sampai almost 90 degree. Yang bestnya,
dia punya bahagian lantai ni hampir flat, rata. Ini adalah perkara yang saya selalu komplain dekat macam-macam kereta, sebab bila lantai dia rendah, untuk orang yang tengah-tengah ni dia duduk lebih selesa. Bayangkan kadang-kadang sesebuah kereta dia lebih tinggi kan. So kadang-kadang orang yang tengah ni kena angkat kaki macam ini. Daripada segi keluasan untuk CR-V baru ni adalah depan tadi adalah sitting position saya. Dan kalau orang yang sama besar macam saya duduk kat belakang ni, dia punya keluasan kalau korang tengok 1 jengkal setengah. Sangat-sangat luas. Daripada segi practicality ataupun keluasan space, tak ada komplain. So ini adalah salah satu SUV paling luas dalam kategori segmen C. Bukan sahaja luas, dia punya bahagian bawah ni pun agak tinggi. Selain korang sorokkan barang ataupun macam-macam kan, perjalanan jauh, korang boleh lagi sorongkan kaki, masukkan kaki untuk korang tegakkan kaki habis. Dan dia punya seat ni pun dia ada 2 darjah untuk sandar. 1 dan 1 lagi. Belakang pun ada aircon blower dan disertakan lagi 2 point USB port 2.5. Kalau depan tadi 1.5 dengan 1.0. Belakang punya lagi laju. Macam-macam barang yang korang boleh letak daripada segi practicality, Honda CR-V ni memang antara yang bagus, antara yang baik untuk sebuah segmen C. So, itu adalah serba sedikit tentang Honda CR-V versi terbaru facelift tahun 2021 ni, dan kesimpulan yang saya boleh katakan dalam kategori segmen C, SUV adalah satu segmen yang paling banyak sekali persaingan dekat Malaysia ni. Macam-macam pilihan, korang boleh pilih X70, korang boleh pilih Subaru Forester, Mazda CX-5, banyak lagi. Tapi kelebihan utama yang saya boleh highlightkan untuk Honda CR-V ni, yang pertama daripada segi practicality dia, spacious, dan yang paling penting dia adalah antara yang paling reliable. Dia punya resale value pun antara yang paling tinggi lah dalam banyak-banyak kategori model-model yang saya sebutkan tadi. Setiap model ada kelebihan-kelebihan tersendiri. Sama ada yang lebih daripada segi infotainment teknologi, lebih daripada segi dia punya premium, lebih daripada segi dia punya driving pleasure, ataupun daripada segi reliable dan daripada segi dia punya practicality. So, kalau korang tengah cari sebuah SUV dan korang nak gunakan sebagai kereta utama korang untuk jalan jauh, untuk bawa balik kampung, untuk yang berkeluarga, Honda CR-V adalah salah satu pilihan yang paling baik untuk korang listkan dalam senarai pembelian korang. So lepas ni kita akan test drive pula. Saya akan rasa daripada segi performance dan yang paling penting daripada segi dia punya handling. So terima kasih kepada yang menonton, dan sekiranya video ni bermanfaat untuk korang semua, saya hargai sangat-sangat sekiranya korang bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe kat bawah ni. Dan jangan lupa follow Instagram saya, Nas Abdullah Official. Dan akhir kata, salam strategi. Fight.